Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentangan PLC kumpulan kami bertajuk penggunaan WEA bagi membuat mekanisme pendehydratan alkohol secara alat kolaboratifnya adalah menggunakan diskusi kes. Kumpulan kami diketuai oleh Puan Siti Afiza binti Haji Bashir, Khairul Aswari bin Abdul Rahman, Puan Afrah binti Alin dan Puan Siti Asyah binti Yusuh. Isu utama kenapa pemilihan tajuk tersebut adalah kerana dibahagi kepada tiga, iaitu pertama sikap kepada pelajar, kedua masa lebih kepada pensyarah, yang ketiga adalah respon, iaitu penulisan mekanisme tindak balas. Untuk sikap, yang pertama, pelajar tidak mempunyai pengetahuan sedia ada. Tajuk yang dipilih ini ataupun mekanisme secara umumnya pelajar tidak belajar di peringkat sebelum ini, iaitu peringkat sekolah menengah ataupun pada level SPM. Pelajar tidak membuat persediaan awal sebelum PDPC dijalankan. Ini adalah masalah utama pelajar. Sikap, memang jarang pelajar membuat ulang kaji. Jadi kita perlu bagi satu benda supaya pelajar ulang kaji awal dahulu sebelum masuk kepada kelas tutorial. Yang ketiga adalah pelajar hanya membuat rujukan, hanya melalui buku rujukan saja, dan kita dapati pelajar cepat berasa bosan. Okey, jadi isu yang kedua adalah segi masa, terutamanya kepada pensyarah, di mana ada pensyarah pada waktu tertentu kekangan masa di mana terlibat dengan kursus dan juga mesyuarat. Dan yang ketiga adalah dari segi penulisan mekanisme tindak balas, respon daripada pelajar semester lepas dapati 80% pelajar tidak dapat membuat mekanisme tindak balas dengan lengkap dan betul. Bila pelajar tidak dapat buat mekanisme tindak balas lengkap dan betul, maka isu-isunya adalah dari segi penggunaan anak panah dalam menunjukkan pergerakan elektron, tidak mengambil kira pembentukan kabel ion dan pemilihan alkena sebagai meja produk. Jadi perkara-perkara ini pelajar tidak nampak secara jelas. Maka kita menggunakan kaedah WA ini secara video supaya pelajar lebih jelas dan lebih nampak di mana kesalahan-kesalahan yang telah berlaku. Tujuan PLC ini dijalankan adalah yang pertama adalah mewujudkan pembelajaran dalam ekosistem digital seiring dengan aspirasi PAK 21. Yang kedua adalah mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam usaha mencapai objektif dan hasil pembelajaran. Yang ketiga adalah membantu pelajar menulis mekanisme dengan lengkap dan betul. Dari segi pelaksanaan, objektif umum kajian PLC ini adalah pelajar dapat membuat langkah-langkah mekanisme bagi penyediaan sebatian alkena melalui tindak balas pendehydratan alkohol dengan menggunakan bahan batu mengajar, iaitu PA yang telah kami hasilkan. Untuk objektif khusus, yang pertama iaitu membantu pelajar menulis mekanisme tindak balas dengan lengkap dan juga betul. Yang kedua, membolehkan pelajar mengakses bahan pembelajaran dengan mudah tanpa mengira masa dan juga tempat. Yang ketiga adalah untuk menarik minat pelajar terhadap topik mekanisme tindak balas. Alat kolaboratif yang digunakan seperti yang dinyatakan pada awal adalah menggunakan diskusi kes. Strategi dan juga kaedah yang dijalankan, yang pertama adalah kita membuat pembentukan kumpulan di mana ada 4 orang ahli kumpulan yang diketuai oleh Puan Siti Afiza binti Haji Bashir. Pada perjumpaan yang pertama, kita membuat pemilihan topik dan juga alat kolaboratif yang dipilih iaitu diskusi kes. Dari segi isu yang telah dinyatakan, maka kita buat pengumpulan data dan analisis, dan juga kita nyatakan masalah-masalah yang telah dapati yang telah dinyatakan dalam slide sebelum ni dalam penyataan isu dan juga masalah. Pada perjumpaan yang kedua, kami buat pemilihan tajuk iaitu mekanisme pembahagian tugas, membuat pembahagian tugas.
Dan kita kumpulkan bahan-bahan VA ini, iaitu kita mengambil sumber daripada sumber YouTube dan juga Courseware. YouTube ni seperti kita maklum lah, sumber video daripada YouTube. Courseware ni adalah satu bahan daripada BNKPM yang pernah dihasilkan pada tahun lebih kurang 2004 ataupun 2005 macam itulah. Jadi kita permudahkan bahan Courseware ni yang pernah dihasilkan oleh BNKPM. Pada percubaan yang ketiga, kita membuat semakan bahan yang telah kita kumpulkan dan kita namakan kaedah itu adalah VEA. Kita namakan kaedah inilah VEA, Video Easy Access. Pada percubaan yang keempat, kita buat pemilihan kelas. Pemilihan kelas adalah S1DT1. Dan seterusnya kita buat pelaksanaan VA di dalam kelas tutorial S1DT1 selama 1 jam. Dan pada percubaan kelima, kita buat penilaian dan juga penambahbaikan kembali, dan seterusnya kita buat penulisan laporan. Untuk strategi pelaksanaan, kita menggunakan video sebagai bahan bantu mengajar bagi menerangkan mekanisme berkaitan sebelum kelas tutorial diadakan. Bahan utama adalah video. Bahan bantu mengajar tersebut dipanggil sebagai VA ataupun Video Easy Access. VA ini merupakan satu strategi pembelajaran dan juga pemudahcaraan yang direka untuk pembelajaran yang lebih aktif di dalam kelas dan juga sebelum permulaan kelas tutorial. Ini sejajar dengan pembelajaran abad ke-21 yang membolehkan pelajar mengakses bahan PDP tanpa mengira masa dan juga tempat. Penggunaan video ini digunakan kerana ia mampu menarik minat pelajar dan dapat memberikan gambaran atau imej berkaitan tajuk yang dipelajari. Dari segi pelaksanaan, strategi dan juga kaedah pembelajaran, pada sebelum kelas tutorial bermula, di mana kita kita bagi satu perkongsian pautan seperti jadual yang di sebelah ini. Jadual ini adalah untuk 1 jam pembelajaran yang kita bagi kepada pelajar, di mana pelajar boleh membuat akses awal pautan ataupun membuat ulang kaji awal. Yang ini adalah dapatan daripada isu dan masalah tadi, di mana kita memberi disebabkan oleh kurangnya pelajar membuat ulang kaji, maka kita membagi dulu bahan pembelajaran awal kepada pelajar dan pelajar boleh membuat ulang kaji awal, di mana ini adalah link pautan dia bermula daripada induction set sehinggalah kepada mekanisme, application, task dan sebagainya lah. Semuanya ada beberapa video untuk pembelajaran dalam selama 1 jam. Jadi untuk sebelum kelas permulaan, sebelum tutorial, ia lebih pembelajaran kendiri kepada pelajar, pembelajaran secara kendiri pada pelajar, membuat ulang kaji awal, dan semasa tutorial kita mesti juga menggunakan pembelajaran yang ini selama pelajaran 1 jam ini, tetapi ia lebih guide ataupun tunjuk ajar daripada pensyarah lah. Jadi kita kongsikan di sini bagaimana contohnya pertama untuk set induksi, kita tengok macam mana video yang kita kongsi bersama pelajar yang kita ambil daripada YouTube. Or what we did in Lab 10 a couple weeks ago, and we'll start with that, the simple reflux, and build off of that for Ini walaupun ia adalah secara orang panggil complicated experiment dan tidak berlaku di bahagian meritokrasi, tetapi ia memberi satu jelas kepada pelajar bagaimana proses penghasilan alkin daripada alkohol di dalam makmal. Boleh dihasilkan dalam makmal, bukan sekadar hanya menggunakan tindak balas. Okay, yang kedua, kita pergi kepada exploration. Dalam bab exploration, saya kongsikan juga di mana, bismillahirrahmanirrahim, 2-methylcyclopentanol is a secondary alcohol.
The protonation of the hydroxyl group and the abstraction of a water molecule produces a carbocation. A water molecule. Inilah video daripada courseware yang kita telah, yang sebelum ini dalam bentuk CD, kita telah tukarkan ke dalam bentuk video dan kita simpan di dalam Google Drive, dan kita bagi link kepada pelajar di mana pelajar boleh akses benda ni pada bila-bila masa sahaja. Dari segi isu yang kita nyatakan pada awal-awal, iaitu pelajar ada masalah, yang ini dinyatakan anak panah, penggunaan anak panah dalam penulisan mekanisme, maka pelajar boleh buat ulang kaji contoh-contoh beberapa task yang kita bagi. Ini salah satu contoh task yang kita ambil dalam courseware. Untuk pelaksanaan, kumpulan sasaran adalah pelajar sains dalam kursus kimia bagi sistem 2 semester, di mana salah satu topik yang dipilih ini adalah daripada 10 mekanisme yang belajar. Jadi kita pilih salah satu mekanisme yang wajib belajar. Yang kedua, terdiri daripada 11 orang pelajar S1 di T1. Kenapa pelajar ini dipilih? Kerana salah seorang penyelidik adalah merupakan tenaga pengajaran kelas ini. Dan yang ketiga, kajian ini dijalankan selama 6 bulan, iaitu pada semester 2, pada sesi 2019 dan juga 2020. Secara pelaksanaannya, pengumpulan data dan juga analisis, kita membuat sampel jawapan, iaitu sampel jawapan pelajar. Yang kedua, kita juga buat borang soal selidik menggunakan aplikasi Google Form. Yang ketiga, kita menggunakan aplikasi menggunakan temu bual melalui aplikasi WhatsApp selepas kajian dijalankan. Yang keempat, kita membuat pemerhatian semasa proses pengajaran dan juga pembelajaran di dalam kelas. Okey, inilah kaedah pengumpulan data dan juga analisis yang telah dijalankan. Okey, kaedah data yang pertama adalah sampel jawapan pelajar, iaitu ini contoh sampel jawapan pelajar. Kalau kita tengok macam mana tindak balas yang macam mana hasil kerja yang dapati daripada pelajar setelah kita beri task dan sebagainya. So alhamdulillah ada penambahbaikan yang sangat-sangat baik setelah menggunakan VA. Yang kedua adalah menggunakan Google Form, menggunakan kaedah yang kedua, pengumpulan data dan analisis menggunakan Google Form, di mana yang pertama adalah kefahaman saya meningkat selepas mengakses video tersebut. Kedua, VA sesuai dengan tajuk pembelajaran. Ketiga, sangat bersungguh dalam menjalankan aktiviti. Keempat, saya memotivasi menjalankan aktiviti dengan menggunakan VA. Kelima, VA membantu saya untuk lebih bersedia sebelum mempelajari suatu topik. Yang keenam, saya sangat suka belajar menggunakan VA. Daripada hasil dapatan 6 yang pertama ini, responnya adalah sangat positif. Yang ketujuh, saya dapat belajar dengan mudah dan cepat. Positif. Saya membantu pelajar di luar waktu kelas. Sangat membantu saya belajar di luar waktu kelas. Sangat positif. Saya berasa bosan dengan BA. Tidak, memang tidak. Hanya mungkin ada segelintir saja. So 6%, 54 poin separuh mengatakan tidak bosan. Dan 10, BA membantu saya dalam menulis mekanisme penyiasatan. Sangat membantu. Ini adalah pengumpulan data menggunakan aplikasi Google Form, Yang ketiga iaitu melalui kaedah temu bual melalui aplikasi WhatsApp setelah proses PDPC. Saya baca beberapa feedback. Pertama, pembelajaran yang menarik dan berkesan tanpa buku. Saya sebagai pelajar menginterogasi dapat ingat dengan mudah semasa mempelajarinya. Yang kedua, memudahkan saya untuk belajar di luar waktu pembelajaran dan dapat tengok video tersebut berulang kali sehingga saya faham. Yang ketiga, memudahkan saya untuk belajar di luar waktu PDP kerana boleh menonton video ini berulang kali sehingga saya faham, dan saya rasa kaedah ini sangat satu usaha yang baik dan menarik. Lagi, memudahkan saya untuk belajar di luar waktu pembelajaran dan dapat tengok video tersebut berulang kali sehingga saya faham. So ini adalah kaedah pengumpulan data melalui aplikasi WhatsApp selepas kelas. So adalah dapat respon yang sangat baik daripada pelajar. Sangat respon-respon yang positif setelah menggunakan VA di dalam kelas tutorial, dan juga
sebelum kelas tutorial, iaitu ulang kaji kendiri. Video Easy Access ini iaitu seperti yang kita maklum, ia adalah himpunan video-video yang kita ambil daripada YouTube dan juga Courseware. 90% adalah daripada Courseware dan 10% adalah daripada YouTube. Courseware ni adalah kita maklum bahawa satu video yang telah dihasilkan oleh satu kumpulan pakar kimia, dan videonya yang dihasilkan adalah sangat-sangat menarik, sangat interaktif. Cuma ia bermula pada era tahun 2000, maksud itu 2004-2005 dahulu, tetapi pada kini ia sangat jarang digunakan, tapi kita telah menggunakan balik. Ia jarang digunakan disebabkan oleh kekangan, iaitu penggunaan CD yang tidak, orang kata tidak sesuai pada waktu sekarang. Jadi kita telah membuat satu innovation di mana kita convertkan CD tersebut kepada video dan kita simpan di dalam Google Drive, dan di mana pelajar boleh akses video tersebut hanya menggunakan link yang diberikan. Jadi himpunan video mengikut perancangan pengajaran. So kita buat video-video tersebut mengikut himpunan pengajaran. Setiap 1 jam kita himpunkan video-video tersebut dan kita kongsikan hanya melalui pautan, hanya melalui aplikasi WhatsApp dan juga melalui Google Classroom. Penemuan pendekatan pengajaran dalam ekosistem digital dan juga inovasi. Untuk pelajar, ia mendapat gambaran sebenar melalui video animasi. Kedua, meningkatkan motivasi dan pencapaian pelajar. Untuk pensyarah, secara tak langsung memang ia memberi satu teknik pengajaran yang lebih interaktif. Telah mengubah situasi daripada one-way communication kepada two-way dan juga interaktif kelas, di mana semua pelajar dan pensyarah terlibat sama pada kelas tersebut. Daripada interpretasi hasil, dapati bahawa pelajar mengalami masalah dalam mengakses maklumat dengan cepat kerana masalah capaian internet yang perlahan dan kekurangan data pada tempat semasa. Ya, memang ini tidak boleh dinafikanlah. Sebab kita buat masa ni ada dalam kelas tutorial. Di kelas tutorial kebetulan berlangsung dalam makmal. Kadang-kadang pelajar mempunyai masalah dari segi data. Jadi salah satunya adalah pensyarah share data tersebut. Tetapi hasil maklum balasnya kita telah dapati bahawa ia boleh dijalankan lebih sesuai, di mana kita boleh jalankan pada kelas yang melibatkan video ini, kita jalankan di kelas makmal komputer, di mana capaian internet yang lebih laju dan lebih pantas. Tetapi bagaimanapun pelajar tetap perlu membuat penilaian kendiri, pembelajaran kendiri sebelum semasa kelas tutorial berlangsung. Okey, yang ketiga, kurang sesuai bagi pelajar yang lemah dalam bahasa Inggeris. Hasil dapatan respon pelajar secara Google Form kerana video yang dipilih tidak menggunakan dua bahasa dan serikata. Memang video ni adalah 100% bahasa Inggeris sejajar dengan PPSFI yang telah dilaksanakan. Tetapi kita boleh tambah baik video ini, kita menambahkan serikata di bawah supaya ia lebih orang kata friendly, lebih sesuai dengan pelajar. Okay, untuk penemuan yang ketiga, keberkesanan dan impak pada PDPC. Untuk pelajar dapat menulis mekanisme dengan lengkap dan betul setelah tengok video, apa video yang telah dihasilkan, maka dia dapat menulis lengkap dengan betul. Dan yang kedua, pelajar lebih bersedia sebelum sesi pembelajaran kerana telah didedahkan lebih awal. Kerana mereka membuat pelajaran kendiri. Yang ketiga, pembelajaran berfokus dan mampu menarik minat pelajar kerana kaedah yang mudah, cepat dan berkesan. Memang pelajaran ini adalah sangat mudah. Hanya kita perlukan satu sutikan kepada pelajar supaya membuat pembelajaran kendiri. Okey, dan yang keempat, pelibatan pelajar secara aktif dalam pembelajaran yang mengubah satu situasi di dalam kelas. Okey, mewujudkan pembelajaran secara kendiri dan memang secara tak langsung situasi dalam kelas secara tak langsung pada waktu pelaksanaan VA ini memang akan mengubah situasi satu kelas yang interaktif, Dan sesungguhnya pensyarah itu dapat mempelbagaikan gaya pembelajaran memenuhi keperluan PAK 21, bukan sekadar just jot and talk sahaja. Okey, untuk sumbangan utama penemuan kepada PDPC, memudahkan pelajar mengakses maklumat dengan cepat, memperbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran pensyarah seiring PAK 21, memberi gambaran sebenar tentang mekanisme tindak balas melalui animasi yang digunakan, membantu pelajar dalam memilih mekanisme dengan tepat dan betul, memacu pembelajaran ke arah ekosistem yang digital.
Okey, VA ini telah memberi satu perubahan situasi kepada pelajar. Sebelum ini gambaran hanya nampak hanya penulisan saja. Sekarang ini dia nampak lebih jelas dengan menggunakan video, proses-proses pergerakan mekanisme apa yang berlaku di dalam satu mekanisme tindak balas. Untuk kolej, ia mampu meningkatkan min bagi kursus kimia dalam PSPN 2 dan melahirkan pelajar mampu belajar secara kendiri melalui pendekatan pembelajaran ke arah ekosistem digital. Cara tak langsung, ia akan memberi impak kepada BNKPN, iaitu mencapai pencapaian min kursus kimia di bahagian integrasi juga akan melonjak. Kerana apa? Kerana soalan mekanisme ini adalah soalan yang sangat famous dalam PSPM dan merupakan soalan yang wajib keluar dalam PSPM. Jadi secara tak langsung ia akan memberi impak kepada kolej dan juga BNKPN. Kepada KPN sendiri, ia dapat melahirkan pelajar yang mempunyai kemahiran dan pengetahuan sejajar dengan IR 4.0. Secara kesimpulan, yang pertama, satu inovasi ataupun BBN dalam mempelbagaikan kaedah PDPC pensyarah dan seterusnya memberi impak positif kepada pelajar. Yang kedua, video easy access ini atau VA ini membolehkan pelajar membuat prosedur awal sebelum menghadiri kelas. Yang ini yang kita nak ubah pelajar. Kita nak supaya pelajar ada pembelajaran kendiri sebelum kelas dan juga pembelajaran selepas bila-bila masa saja. VA ini lebih praktikal, terutamanya dalam topik mekanisme tindak balas yang mana dapat memberi gambaran yang sebenar. Kenapa praktikal? Kerana mekanisme adalah satu pembelajaran yang sukar sebenarnya, tetapi ia telah dipermudahkan dengan menggunakan video-video yang telah kita yang telah kita bagi pautan kepada mereka yang untuk buat pembelajaran kendiri. Yang keempat, pelajar juga dapat mengakses dengan mudah dan cepat dengan hanya menekan pautan yang telah dibekalkan. Just tekan link saja, tak faham tekan link saja. Semua video telah kita simpan di dalam Google Drive. Tidak lagi menggunakan CD, menggunakan CD. Tidak menggunakan CD, iaitu tidak sesuai dengan masa sekarang. Dan bila menggunakan CD, ia satu video yang panjang, satu video yang besar sangat, satu topik. Jadi yang ini kita telah buat video yang by topik ataupun by subtopik dan kita telah kecil-kecilkan kepada yang perlu sahaja. Dan WA sangat sesuai dijadikan bahan batu mengajar secara non face to face. Ini telah nyatakan kita menyelesaikan isu-isu yang telah dinyatakan pada awal itu, isu kekangan pensyarah iaitu yang terlibat pada masa tersebut, mungkin terlibat secara dalam terlibat dengan kursus dan juga terlibat dengan meeting. Itu saja presentation daripada kumpulan kami untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.